Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Abdul Rahman bin Haji Ma'nudin, itu Presiden Kesuma. Hari ini akan menyampaikan ceramah peranan kesatuan kerja dalam organisasi Kesuma, GAKO, MBK dan KEPAD. Ceramah ini dibuat secara rakaman dengan kerjasama CNA Jabatan Pengantar Jururawat. Saya bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai penunjutera di Prasarana UKM. Dan saya sekarang ni memegang sebagai Susat Agung KEPAD kebangsaan. Dalam majlis bersama kebangsaan sebagai Timbalan Presiden 1 dalam gabungan Universiti IPTA iaitu GAKO sebagai Susat Agung. Kita telah diberi penghormatan sebagai Lieutenant Colonel PA Perdana Bersekutu Angkatan Pertahanan Malaysia, dilantik sebagai ahli lembaga pengarah kumpulan wang amanah pekerja dan juga ahli Majlis Penasihat Buruh-Buruh Kebangsaan Malaysia. Okey, hari ini saya nak ceritakan sikit latar belakang sebelum kita pergi kepada tangan Kesuma. Ini kesatuan, kita tentang latar belakang sejarah kesatuan. Kesatuan kerja bermula pada tahun 1920. Mula budak-kana bertapak di Malaya, sektor peladangan dan perlombongan. Pada tahun 1930, tindakan mogok bermula diambil oleh kesatuan kerja oleh pekerja-pekerja perlombongan dan peladangan. Dan pada tahun 1940, kerajaan telah masa itu Malaya telah menubuhkan undang-undang pertama berkaitan kesatuan kerja diperkenalkan tetapi tidak dapat dikuatkuasakan oleh kerana pada tahun tersebut selama 4 tahun Jepun memerintah negara Malaysia. Hingga 1946, tindak balas kerajaan terhadap kesatuan kerja menubuhkan Jabatan Penasihat Kesatuan Kerja, kemudian pendaftar Kesatuan Kerja dilantik. Okey, bagaimana kesatuan bergerak? Kesatuan bergerak, dia punya hak yang untuk persatuan. Pertama, hak kesatuan bagi setiap wak mesin adalah dilindungi di bawah undang-undang berikut. Pertama, artikel 10 1C Perlembagaan Persatuan, di mana kita boleh bebas bersuara, memberi pandangan. Kemudian Seksyen 8 dan 9 adalah Persatuan Kerja. Itu peraturan di mana setiap persatuan kerja mesti berdaftar dengan Jabatan Pengawas Kerja, baru dia layak mendapat hak-hak perlindungan. Di bawah Seksyen 8 Akta Kerja, ini adalah hak yang diberi di bawah Undang-Undang Hak Persatuan, dan bawah Seksyen 4 Akta Perusahaan 1967. Dia juga adalah hak-hak komuniti yang menyebabkan kita boleh berkesatuan. Kemudian dalam Konvensyen ILO adalah perhimpunan pekerja-pekerja dan majikan untuk buruh-buruh satuan kerja di Jenewa yang telah diluluskan dalam Konvensyen ILO nombor 9. Badan-badan kesatuan dan kerajaan yang berunding dengan kerajaan yang kita tahu adalah KEPAD dengan Majlis Bersama Kebangsaan. Oleh itu, kesemua kena bergabung dalam dua-dua perkara ni. Di peringkat jabatan, badan berunding adalah di peringkat kebangsaan, badan berunding adalah KEPAD dan Majlis Bersama Kebangsaan bersama dengan kerajaan dan JPA. Bagi peringkat berjabatan, contoh UKM, antara Kesatuan Kerja semua dengan majikan kita UKM yang kita adakan Majlis Bersama Jabatan.
Rundingan-rundingan telah berlalu pada tahun 1973. Rundingan bersama, sebelum kita ada Majlis Jabatan, kita ada rundingan bersama, iaitu wujudnya di Satu Awam, Jentera Majlis Whitley yang diasaskan pada 1953. Dan sehinggalah pada 1973, kerajaan telah mewujudkan 3 MBK. Dan kemudian pada 1973 telah mewujudkan 5 MBK. Dan sehingga sekarang ni, pada tahun 1992, kerajaan telah mengadakan 3 majlis bersama kebangsaan, iaitu Majlis Bersama Kebangsaan AM, Majlis Bersama Kebangsaan Pengurusan dan Profesional, dan Majlis Bersama Kebangsaan Sains dan Teknologi, iaitu pihak pekerja. Ini sikit sebanyak mengenai peranan dalam persatuan yang bergabung dengan peringkat kebangsaan lah. Jadi semua adalah satu kekitangan yang berdaftar dengan JAC yang telah bergabung di bawah UPAC dan Majlis Bersama Kebangsaan. Itu saya ingin terangkan Kesatuan Kesemua Bergerak. Bagaimana Kesatuan Kesemua Bergerak? Kesatuan, untuk pengenalan tuan-tuan dan puan-puan, semua adalah Kesatuan Kakitangan Am Malaysia yang didaftarkan pada 19 April 1977 di bawah Akta Suruhan Kerja 1959, bernombor pendaftaran 1519 didaftarkan di negeri Selangor. Sejarah ni pada mulanya tertubuh universiti, kemudian pada 1973 tertubuh Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pada 1977 satu persatuan kesemuan ditubuhkan melalui Persatuan Kekitangan Am UKN, iaitu Perkam, yang didaftarkan pada 1972, didaftar pada 19 April 77. Dia berdaftar pada 1972. Kesemua persatuan yang pertama didaftarkan pada 1972 yang terpanggil Perkam, dan pada tahun 19 April 1977 semua telah mendaftar menamakan Kesatuan Kakitangan Am Kesemua dan didaftar di Jabatan Hewan Kerja JAC yang bernombor 519 di negeri Selangor pada 19 April 1977. Semua adalah sebuah kesatuan kerja yang mewakili hampir bawah 2,000 orang kakitangan kumpulan sokongan 1 dan 2, iaitu grade 40 ke bawah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kesuma adalah kekal sebagai kesatuan kerja unggul Universiti Kebangsaan Malaysia. Misi Kesuma adalah mengekalkan sebuah kesatuan Kesuma sebagai salah sebuah kesatuan yang terbaik dan mampu memperjuangkan kepentingan anggota ahli dengan berkesan secara berterusan dan menjadikan Kesuma sebagai sumber rujukan utama berkaitan hak ehwal pekerja serta pemimpin-pemimpin mengikut dasar kepimpinan berpengalaman. Slogan kita adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Hala tuju. Kita telah menghala tuju pada 2019 kita mengadakan hala tuju Kesuma. Kita telah mengadakan sanggah kerja di Lumut, iaitu bagi ada tuju Kesuma pada 2019 hingga 2021. Pertama, menambah kami dengan ahli, sebab kita tengok ramai ahli-ahli Kesuma nama dah bersara dan kita memerlukan ahli-ahli yang baru. Jika ahli kita ramai, suara kita lagi banyak untuk dijuangkan dalam majikan kita. Memberi pendidikan kepada ahli Kesuma, untuk kita memberi seminar, latihan ataupun kursus. Kemudian membantu dan melatih leadership yang akan datang. Banyak kita bagi yang mana-mana ahli Kesuma yang baru kita hantar kat QPAD. QPAD ada melahirkan leadership atau ketua-ketua lain, kita hantar ahli-ahli kita.
Kemudian program bersama ahli iaitu mesra, kunjungan berlambuk. Contoh kita pernah buat kat PPUM tu. Oleh kerana tahun ni ada perintah PKB. Jadi kita PKP jadi kita tangguh dulu. Dan kita pun ada joint venture dengan persatuan pembantu rawatan. Itu semua. Sebab ahli semua pun ada daripada kaki tangan pembantu rawatan. Jadi kita join diorang untuk agihan bawah lambuk. Kemudian kita membantu menguruskan kebajikan ahli-ahli. Banyak yang masalah-masalah yang hadapi duk ahli. Semua ahli kena maklumkan kepada semua. Ini masalah-masalah diorang secara bertulis. Okey, peranan dan tanggungjawab semua adalah sebagai perantara menyampaikan segala masalah kerjaya. Iaitu menyampaikan masalah kerjaya, syarat-syarat perkhidmatan dan kebajikan ahli dengan pihak pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Melalui pertama, kita adakan majlis bersama jabatan. Majlis jabatan ni kita ada dalam 4 kali setahun. Di Induk 4 kali, di PPKM pun 4 kali. Dan saya pun sebagai presiden pun dijemput menjadi ahli panel MBJ di PPUKM. Jawatankuasa Keselamatan. Doktor juga dilantik sebagai dalam Jawatan Keselamatan Kesihatan Pekerja di UKM. Kalau macam-macam ahli semua nak mengadu masalah kesihatan, peralatan safety yang tak bagus, boleh mengadu kepada Presiden Rumah. Nanti kita bawa dalam majlis Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan. Kedua, Jawatankuasa Panel Seragam. Banyak kita cuba menyelesaikan masalah pakaian seragam ni, memang banyak berlaku tahun ketidakperhatian. Sebab kadang-kadang pengukuran yang kurang memuaskan. Kadang-kadang pakaian yang dapat tu tak ada apa yang kita nak. Jadi kesatuan kena main peranan dalam mengenai masalah ni pakaian seragam. Kedua, semua juga Jawatankuasa Penakman Bangunan dan Jalan UKM. Jawatankuasa itu khususnya pemantau. Semua juga Jawatankuasa Pemantau KRA 4. Semua juga Jawatankuasa Panel Klinik Perubatan. Saya Presiden adalah salah seorang panel. Panel Klinik dalam Perubatan. Semua juga Jawatankuasa Panel Sukan UKM. Semua juga dalam Jawatankuasa Exit Polisi. Kita baru sekali ada mesyuarat exit polisi yang saya hadiri itu. Dia dah beberapa keketangan di PQN yang bagi, tapi kita masih dalam siasatan lagi. Cuma selepas PKP ni senyap, mula ada keputusan sebab ada 2 daripada PPKM, 1 dia bagi yang menghadapi exit polisi. Dan kita tengah semak apa masalah dia. Kebanyakan kita tengok banyak yang dia tidak hadir bekerja. Tapi dalam masih siasatan lagi. Dan kita Jabatan Kuasa Sambut Hari Pekerja, Jabatan Kuasa Sambutan Hari Raya. Okay. Di peringkat kebangsaan, semua berperanan ialah semua menjadi anggota Majlis Gabungan Presiden Seusaha Berhormat Kaki Tangan Universiti IPTA Malaysia atau Megakom. Dan saya salah seorang dalam Jawatankuasa itu sebagai Siswa Agung. Banyak kami bincangkan masalah-masalah perjawatan, ada kerjaya kaki tangan, kumpulan sokongan di peringkat universiti dan pencapaian cadangan pandangan pada pihak berkuasa, Chancellor, Universiti IPTA, JPA dan Menteri Pendidikan. Okey, gabungan semua bergabung dengan KUPED. Dengan bergabung ahli majlis bersama kebangsaan, sains dan teknologi. Jadi bila bergabung dengan KUPED ni, siapa yang menjadi ahli semua, dia dah ahli KUPED. Kita daftarkan dia. Setiap setahun dia akan bayar RM1 kita akan bayar dia RM1 ke KUPED. Jadi dia berlayaklah untuk pakai logo KUPED tu. Kalau dia tak ahli, tak boleh pakai. Ini yang sebab kita KUPED, logo ni kita daftarkan. Dia bawa pattern kan. Sebarang orang boleh pakai logo KUPED. Dan juga kita menjadi ahli bersama kebangsaan. Bersama kebangsaan dan teknologi, KAM ni adalah di bawah silian JPA.
Jadi dua-dua badan perundi ni penting untuk kita menjayakan tuntutan-tuntutan kertas-kertas kerja, kebajikan pekerja, gaji, allowance dan lain-lain lagi. Ni kadang-kadang orang tak tahu siapa yang tuntut sebenarnya. Sebenarnya daripada kesatuan kerja yang banyak menuntut untuk perkara ni. Jadi saya cadangkan untuk jadi ahli kesemuan ni bukanlah untuk seperti masuk koperasi sebagai sumbangan mana kita akan menjayakan pekerja-pekerja, sebab banyak benefit dalam menjadi ahli kesemuan. Pertama, untuk menjadi ahli kesemuan ni terbuka kepada kekangan sokongan dari grade 40 ke bawah yang bekerja di Universiti Kebangsaan Malaysia, dibayar gaji oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak kisahlah UKM maksudnya Induk Bangi, kampus Kuala Lumpur, PPUKM. Kemudian kita mungkin satu lagi di bawah hospital kanak-kanak UKM. Itu kita nak masukkan dalam jadual kita. Permohonan menjadi ahli permohonan menjadi naklah menggunakan borang yang disediakan yang dapati pejabat kesemua atau daripada ahli-ahli jawatan kuasa kerja semua, dan kemudiannya atau di laman web kesemua yang boleh dia ambil kat situ dan diserahkan kepada seusaha kesatuan. Permohonan menjadi ahli akan ditimbangkan dalam masyarakat jawatan kuasa kesemua. Jawatan kuasa masyarakat kesemua ni biasanya dalam sebulan 2 bulan sekali. Itu dalam peraturan perlembagaan. Yuran kat ahli kesemua yuran keahlian kesemua iaitu yuran pendapatan RM1, yuran bulanan RM3 dan tabung kebajikan kita masukkan RM2. Dan jumlah potongan setiap bulan RM5. Bagi yang mula-mula mendaftar kesemua, dia akan kena bayar RM6. Bulan kedua tu dia akan bayar RM5. Tak banyak pun, sikit je. Okey, majlis jawatan kuasa kesemua terdiri daripada MJK dia terdiri daripada 15 orang. Pertama, Presiden, saya. Kedua, Naib Presiden seorang, iaitu Encik Asnan Musa. Ketiga, Susah Agung, iaitu Puan Zaitun. Keempat, Penolong Susah seorang, Puan Zaidah. Kemudian kelima, Bendahari Haji Rahman. Dan 10 jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja Kesumah. Kalau kita tengok sini, jawatan kuasa kerja adalah terdiri daripada Puan Samiah Kadri, Puan Rashid, Cik Yazid daripada FST, Puan Samiah daripada Sains, Cik Kamaru pada PTP, Cik Gabriel Lebri, Puan Rosmah daripada strategi. Kemudian Puan Azila daripada Puan Senin dari Bersara baru ni. Dari Bersara baru ni. Okey, apa dia jawatan kuasa kesemua? Apakah ahli jawatan kuasa membuat? Kami ada 6 jawatan kuasa yang terdiri daripada diwujudkan di bawah ni, iaitu jawatan kuasa pendidikan, kerjaya, kaunseling, jawatan kuasa media dan komunikasi, jawatan kuasa kebajikan dan kerohanian, jawatan kuasa reaksi sosial dan sukan, dan jawatan kuasa ekonomi dan penjanaan, jawatan kuasa pengurusan dan kecederaan pejabat. Ini adalah jawatan kuasa yang mengaktifkan dalam masa 3 tahun. 3 tahun sebab setiap 3 tahun kita akan ada election, pemilihan. Yang maksudnya tahun 2021 kita akan ada election, itu kita 2019 kita buat election dan hingga 2021. Dan next year kita ada pemilihan. Semua ada juga tabung kebajikan. Tabung kebajikan ini telah ditubuhkan pada 1994 bulan Januari. Menyediakan kebajikan faedah-faedah kepada ahli. Faedah adalah bilangan 1, kematian ahli yang meninggal sebelum dia bersara akan mendapat RM1,000. Kita akan bagi pada waris. Bagi yang bersara wajib umur 55 tahun, mereka layak menerima RM500. Jadi mereka yang bersara bukan wajib pilihan sebelum 55 tidak layak. Dia bersara wajib saja. Bersara kerana kesihatan layak walaupun umur dia 40, 55 sebab kesihatan. Kemudian rawatan masuk wad
kita akan cas RM10 sehari selama 12 hari. Sekali dia masuk, maksimum 12 hari. Kecenderungan kadang-kadang kita bergantung pada keadaan peperiksaan dia, itu antara RM30 RM50. Lain-lain kebanyakan akan diputuskan dari masa ke semasa. Kalau ada cadangan daripada ahli akan dalam pemilihan usul, dia boleh cadangkan. Okey, inilah sijil pendaftaran yang berdaftar sah kita sebagai kesatuan sekerja yang berdaftar di Universiti Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Hewan Kerja, iaitu nombor pendaftaran 519. Ini senai jawatan kuasa dan alamat, nombor telefon jawatan dia kita lampirkan. Ini adalah jawatan kuasa kerja kesumah carta organisasi ya. Ini terdiri daripada 14 orang. Ini yang bergerak sehingga tahun 2018 hingga 2021. Okey, ini ada UT Kusuma, iaitu di Parit, adakan gotong royong dan kita melawat tempat membuat keris. Macam mana dia orang nak buat keris tu, kita bagi untuk pendidikan kepada ahli lah. Kemudian kita adakan lawatan aktiviti ke Tasik Belum bersama masyarakat orang asli sana. Kan kita adakan convention QPAD. Dulu kita pernah ada convention QPAD sehingga yang ke-7 ke-6. Lepas itu ada masalah kewangan, jadi kita stop dulu. Kita banyakkan buat-buat, kita tunggu mendapat geran daripada kerajaan je. Iaitu baru ni kita cadang tahun yang lepas kita dah dapat geran Kesatuan Sekerja daripada Jawatan Hewan Kerja, Kementerian Buruh Malaysia, Kementerian Sumber Manusia. Kita adakan convention setiap 2 tahun sekali. Ini hati-hati Kusuma. Kemudian kita adakan pertandingan bowling. Yang kita paling famous tu, kita tak tahu, kita adakan majlis auditorium Bobo Lambuk, agihan Bobo Lambuk kepada ahli-ahli Kusuma yang boleh pada kegiatan UKM. Dan dulu kita pernah mengadakan di gabungan dengan PPUKM. Semua tahun ni kita ada masalah sikit oleh kerana keadaan PKP. Tangguhlah, insyaAllah tahun depan kita akan sama-sama lah perempuan semua kan bergotong royong balik. Kita berharap kali mengadakan program di hari ni bersama pendaftar. Saya bersama pendaftar mengadakan program bersama asli di Tasik Belum, Perak. Ni gambar kita adakan musyawarah convention kita bersama pimpinan QPAD. Ni suasana convention dan kita ada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Okey, sebenarnya cuma kita masih aktif, masih dihormati oleh universiti sebab banyak perkara yang kita bawa dalam MBJ telah berjaya. Walaupun bawa 10, satu tolak, yang lain banyakkan diterima pandangan kita. Okey, itu sedikit Kesatuan Kusuma untuk perempuan. Kalau ada masalah, nanti saya bagi nombor telefon tuan-tuan dan perempuan boleh telefon saya. Direct pun tak apa. Okey, seterusnya saya nak menceritakan bagaimana Kusuma bergerak. Kusuma bergerak dalam majlis bersama kebangsaan, majlis bersama Presiden SU Kehormat Kesatuan Kaki Tangan Universiti Malaysia. Dalam majlis bersama ni, dia panggil GAKUM ni. GAKUM ni adalah majlis Presiden dan SU dengan Universiti Malaysia, GAKUM. GAKUM beralamat di UPM Serdang. Kemudian keahlian GAKUM dah terdiri daripada semua kesatuan IPTA Malaysia. Jumlah staf pelaksana iaitu hampir 38,000. Kita ada 21 kesatuan yang bergabung dengan GAKUM daripada IPTA. Semua universiti kita akan mengadakan
akan membincangkan matlamat Gakum adalah memperjuangkan dan pertahanan hak kepentingan pelajar awam dalam kepentingan bersama di APTA. Mesti berteraskan prinsip kebajikan dan keharmonian. Banyak kita bawa tentang kenaikan penuh buka sains, nak naik daripada batu makmal naik penuh buka sains. Banyak isu kita bawa, isu-isu yang lain, isu-isu masalah tidak kesamaan, yang universiti ni dapat ni, universiti ni tak dapat. Jadi kita bawa dalam bincang bersama dalam Gakum. Akhirnya kita bawa dekat kementerian buat penyelesaian. Dan isu post basic tu kita bawa dalam Gakum untuk menguatkan, sebab itu benda ni tak boleh dimasukkan hingga peringkat Gakum kita bawa. Okey, OJT Gakum ya. OJT Gakum melindungi hak-hak kepentingan pelajar awam dan kumpulan pelaksanaan di APTA, mengawali kesatuan-kesatuan APTA di peringkat nasional dalam pertemuan dengan perbincangan dengan pihak kepentingan, menyatukan padukan semua kesatuan-kesatuan di APTA serta memupukkan perempuan di kalangan pejabat awam di PTA seluruh negara, sama mengambil bahagian dalam pelbagai kegiatan kebajikan sosial dan menggalakkan berkesan serta suasana yang akomodasi. Ya, maksudnya Gakum pun ada buat seminar khusus pendidikan, dan juga sambil itu kita dapat bertukar-tukar pandangan antara industri lain. Sebab kadang-kadang kita takkan nak duduk dalam kelompok industri kita je. Contoh dekat APTA pun ada tak persatuan Masti ada persatuan gabungan pendaftar pegawai UKM. Satu lagi yang pesarah. Okey, kewangan Gakum. Sejumlah kebutuhan Gakum tahunan ada sumbangan dari kesatuan-kesatuan, dari gabungan dan kerajaan. Majlis boleh menetapkan bayaran yang mengikut keperluan bagi melaksanakan program Gakum. Kadang-kadang Gakum ni tak ada peruntukan yang tetap. Dia bergantung sumbangan pada kesatuan. Sebab kesatuan pun menyumbang, kesatuan menyumbang RM100 atau RM50 je. Kesatuan kecil RM50, kesatuan besar RM100. Dan juga kita dapat, baru-baru ni kita dapat insurans, sumbangan insurans sikit. Jadi bolehlah menampung sikit pergerakan Gakum. Organisasi Gakum ni tadi daripada ni adalah organisasi Gakum daripada presiden dia sehinggalah kepada siswa agung saya, kemudian kewangan dia. Okey, ini adalah organisasi Gakum. Ini adalah aktiviti Gakum. Gakum ya, kita buat adakan perbincangan. Kita akan bersorak setiap tahun 3 bulan sekali. Kita akan buat di APTA yang akan menjadi tuan rumah. Kita panggil UPM, UKM, ITM. Kadang-kadang kita pergi UPSI, kita pergi Sabah, Sarawak. Sini adalah senarai ahli-ahli gabungan Kesatuan Gakum untuk di APTA, hampir 21 yang telah bergabung. Yang telah bergabung ke hampir 12 je. Ini adalah sikit maklumat tentang Gakum. Penting kita bersatuan. Bila masuk ke Semang akan jadi ahli dalam Gakum. Okey, seterusnya saya ingin yang ketiga yang membentangkan apa itu Majlis Bersama Kebangsaan. Majlis Kebangsaan adalah terdiri daripada 3, iaitu Majlis MBK Pengurusan dan Profesional, Majlis Bersama Sains dan Teknologi, dan Majlis Bersama Kebangsaan AM. Majlis Kebangsaan ini adalah perundingan antara yang dilantik oleh JPA daripada Kesatuan Kerja yang berdaftar untuk menjadi ahli Majlis Bersama Kebangsaan. Sebab ini sebelum lagi Bersama British dah ada dah. Dipanggil Whitney Council. Kemudian dia dah tukar nama Majlis Bersama Kebangsaan. Macam pengurusan dan profesional ni adalah terdiri daripada grade 41 ke atas. Itu pegawai sehingga 48. Dia tak boleh 52 tak boleh. Dia tak boleh jadi ahli berunding sebab dia buat dasar dah. Dan MBK adalah daripada grade
grade sains dan teknologi adalah grade 40 ke bawah. Ini adalah daripada, contohnya daripada skin perubatan, skin teknikal, skin sains. Ni di bawah sains teknologi. Banyak skim ni, banyak. Dan untuk MBKM, Majlis Bersama Kekuasaan Am ada pada skim-skim perkhidmatan namanya. Macam pengatur takbir, perpustakaan, imam pengatur masjid, sosial. Itu di bawah sana. Okay, kita tengok apa ni, tengok Majlis Bersama Kekuasaan profesional Majlis Perubahan Profesional ni, kita nak tahu dia terdiri daripada 20 orang je ahli MJK dia. Dan banyak perkara yang telah dibawa dalam ni. Contohnya saya beri sini, contohnya dia telah berunding cadangan menaikkan taraf insentif kesihatan bagi pakar perubatan. Sebab sini dalam ni banyak doktor ada, pakar gigi ada, pakar ni ada, pegawai tak guru ada. Jadi mereka yang bawa dalam kereta kerja ni. Inilah contoh daripada bersidang dengan JPA. Dia akan bergambar. Kemudian dia pernah membawa cadangan untuk membolehkan pegawai perkhidmatan awam wanita yang hamil mengambil cuti bersalin lebih awal. Ni apa yang terbawa. Kita tengok itu yang Dr. Pakar pun pernah minta 21 Ogos. Asalnya tu kalau pakar ni dulu dia punya kadar allowance dia 800. Jadi sekarang kita dah naikkan, kalau profesor dekat 2,000, 2,500. Sehinggalah 1,000 lebih. Ni dah kenaikan yang telah diperjuangkan dalam Majlis Bersama Kekuasaan. Sebab peringkat pegawai ni dia tak boleh duduk persatuan, tak boleh duduk dalam KUIPED. Jadi untuk saya duduk dalam MBK lah. Okay, Majlis Bersama Kebangsaan. Kedua ni Majlis Bersama Kebangsaan Sains dan Teknologi. Ini kumpulan kita. Saya duduk dalam ni. Dia terdiri daripada 30 orang. 1 pengurusi, 3 tempatan pengurusi, 10 nak pengurusi grade. Kemudian 1 susah, 3 tempatan susah, 10 penuh susah grade, 1 susah kewangan dan 1 penuh susah kewangan. Yang ni dia bergerak. Dia bergerak bersama kami. Kita pernah macam ni, contoh kita adakan Majlis Bersama Kekuasaan. Ini contoh di Hotel Concord Shah Alam tahun 2001. Bilangan 1, 14 April. Ini lah contoh-contoh gambar. Yang pertama yang kita bawa isu apa tu? Pernah tuan nak dengar tak? Time base. Time base pertama berjaya adalah dibawa dia bagi kertas kerja. Kertas kerja 1 kenaikan pangkat penyandang jawatan pekerja am rendah R1 kepada pekerja awam R4 bagi jawatan semua di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan secara kemerdekaan time base. Inilah kertas kerja yang time base yang pertama yang telah berjaya pada 14 Mei 2009 di Kuasa 1 Julai 2009. Sebelum ni kita tak dapat time base. Asalnya kita perjuangkan yang buruhnya, akhirnya kerajaan bersetuju. Masa tu KSN Tan Sri Ali Hamzah dia kata pada kita bagi kerja bawah, ambil kita naik ke grade 40 ke bawah, terus naikkan semua jadi time base. Itulah pada permulaan time base time base 15 tahun. Pada itu mula time base ni adalah mudah. Tidak perlu ada petasi yang cemerlang. Syaratnya tidak ada tata tertib, dia dapat naik. Walaupun dia grade markah dia 80 ke bawah. Tapi bila berlaku ada yang dapat tak nak buat kerja, macam-macam lah alasan. Jadi kerajaan menggaji semua balik. Macam-macam aduan kita dapat daripada jabatan, daripada kaki tangan pun tak puas hati. Jadi kerajaan telah mengadakan time base ke 13 tahun. Iaitu dengan syaratnya kena ada petasi 80 ke atas markah. 3 tahun berturut-turut. Ini yang kita, kalau kita dah dapat ni, kenalah tengok betul-betul, janganlah cepat sangat melatahkan. Dan dalam miskin ni pernah berjaya skim tukar masak hospital.
tukang masak dekat-dekat dekat camp-camp asrama. Kita lawan dia daripada grade dia dulu N1. Jadi pada tahun 29 kita telah berjaya. Mulai 29 kita berjaya mendapatkan grade daripada N1 naik kepada N17. Ini dah satu sejarah yang kita berjaya telah menaikkan kita dah berjaya menaikkan skim yang memperjuangkan sehingga naik ke grade 17. Sekarang mereka daripada 20, sekarang mereka pun dah berada di 29 ni, kata. Mana yang ada CJ kemahiran tukang masak yang tahap diploma, dia pun layak naik untuk pergi 29. Ini yang satu perjuangan terjaya. Dan kita juga telah berjaya menaikkan jaga. Jaga ni dulu dijaga je jadi grade R1 dan tukar kepada skim KP11 dan KP14. R1 naik. Ini satu kejayaan juga dalam perjuangan kesatuan kerja MBK dan QPAD. Sebab dia pun dia masuk dalam QPAD sama je. Contoh penjangan adalah rasmi kita pernah juga dalam kesatuan kerja membuat tuntutan-tuntutan allowance hotel, allowance lodging. Nampak tuan-tuan nampak naik kan? Yang tergrade 27 hingga 40. Dan juga terutama yang paling sejarah adalah post basic lah. Post basic yang telah berjaya kita fight dengan secara habis-habisan. Akhirnya berjaya. Dia telah berjaya tahun 2009 dan 10. Masa tu yang dapat post basic dalam 7 perkara je. Sekarang dah ada 38, 40, 36 macam tu lah. Dulu banyak yang tak ada. Jadi kita persatuan perjuang lagi, hantar kata kerja. Akhirnya berjaya. Ini dalam MBK MBK Sains Teknologi. Banyak-banyak ni saya boleh tengok sejarah post basic. Saya begitu. Okey. Itu post basic. Itu sikit sebanyak, kalau saya cerita banyak panjang. Kalau saya boleh ceramah live, saya boleh banyak cerita lagi. Okey, seterusnya MBK AM. MBK AM adalah terdiri daripada 30 pegawai juga majlis jawatankuasa yang terdiri keanggotaan adalah terdiri daripada gabungan QPAD, gabungan daripada kesatuan sama dengan MBK SNT tadi, gabungan QPAD, gabungan daripada IPTA. Dia punya ahli majlis terdiri daripada 1 pengurusi, 1 timbalan, 8 naib pengurusi, kemudian 1 setiausaha, 1 timbalan setiausaha, 8 penuh setiausaha dan juga 1 sisa kewangan dan 9 ahli majlis. Ini dalam MBK AM. Ini adalah contoh-contoh gambar surat. Tunjukkan sikit. Surat kita mesti bergambar dengan JPA. Ini sebagai bukti. Kadang-kadang bila kita kerja ni bawa, kerajaan dalam kabinet ni nak tengok bila ia berunding. Jadi gambar ni kadang-kadang dia orang bawa. Ini contoh kita berunding sekian bulan dekat hotel mana. Banyakkan berunding dengan MBK ni banyakkan dia buat kat hotel. Sebab yang datang-datang ni berunding dengan kita ni bukan pengarah-pengarah. KSU, Ketua Setiausaha Negeri, SUP ni Sabah, Sarawak. Mereka ni peringkat-peringkat jusa di depan kita yang kita nak membentangkan kita kerja. Kita akan bentang kerja pada pengarah-pengarah JPA. Pengarah JPA belakang. Kita bentang kepada KSU, KSP, bentang-bentang. Mereka yang akan bersetuju atau tidak dalam kerja ni. Ini yang berlaku. Contoh MBK AM, dia pernah bawa menaikkan grade DGA 32, guru kanan atau punya petang ke grade DGA 34 yang berjaya kan. Contoh-contoh surat perundingan lah. Macam MBK STM semua macam ni contoh. Pihak pekerja, pihak majikan.
Kalau kita tengok tengah bercakap tu apa, pengurusi majlis. Pengurusi majlis ada dua, pengurusi majlis bersama, iaitu Ketua Pengarah JPA, sini pengurusi MBK. Sebelah tu susul MBK, susul daripada majikan. Iaitu daripada JPA lah. Selalu diambil daripada pengarah saraan lah. Kemudian mereka telah memperjuangkan bayang Alam Kemah. Ini satu tuntutan, iaitu daripada Kesatuan Perhutanan. Mereka ni dulu pergi hutan. Jadi bermalam di hutan mana ada hotel. Tapi sebab mereka nak ukur kayu dan hutan bentara tu, nak buat tanda margin, tanda kajian hutan. Jadi mereka ni memohon allowance bermalam atau berkhemah. Dan telah pun lulus pada 20 September 2007 dan setuju membayar satu malam RM30. Kemudian allowance memanjat pokok sebab dah ukur pokok nak kena panjat. Jadi tuntutan pun sama juga dapat allowance penginapan, allowance memanjat pokok. Ini contoh daripada Jabatan Pertunan. Kemudian kita dah berjaya memohon penggeledahan semula Jawatan Pembantu Takbir Susah, ingat N17, N22, N32 naik kepada N27, 32, 36. Sekarang dah sampai ke N40. Sebelum ni mereka sampai N26 saja dulu. Susah, dia tak naik. Jadi kita cadang pekerjaan dengan 27 tahun 2009, Kementerian Usaha atau Usaha Pejabat telah dinaikkan. Itu bilangan 10 2007 yang pertama. Kemudian lalu pergi bilangan 7, Usaha naik lagi ke naik taraf. Okay, itu sedikit sebanyak ya. Daripada apa ni, Satuan Sekerja BKM lah. Okay. Okay, seterusnya saya tunjukkan contoh-contoh yang telah berjaya. Dalam MBK ni, dia ada mesyuarat satu lagi, mesyuarat jawatankuasa penjelasan MBK. Oleh kerana kita kerja yang kita tak boleh bawa ke dalam majlis bersama besar induk, kita nak gambar dia. Jadi kita ada masuk ke penjelaras. Berarti kita kerja yang lain tak nak masuk tu, kita bawa semua dalam majlis jawatankuasa penjelasan MBK. Kita bagi membincangkan maju isu-isu ketiga-tiga MBK masuk sekali. Jawatankuasa ini berfungsi menyelaras tindakan ke atas isu-isu yang diluluskan dalam mesyuarat MBK. Mesyuarat MBK dah dulu tapi tak boleh bawa. Dia ambil 6 sebab dalam mesyuarat MBK penuh ni dia 6 je, tak boleh lama sangat. Jadi dia makan masa, tak cukup. Jadi dalam mesyuarat MBK ni mengadakan mesyuarat membincangkan dari isu semasa dikemukakan oleh gabungan dalam MBK lah, Kesatuan Sekerja, dan dipanggil juga Presiden KUPED dan Seagung KUPED untuk hadir sama untuk bincangkan. Ini contoh-contoh penjelasan MBK. Tuan-tuan boleh tengok dalam ni. Nanti tuan-tuan pun saya boleh bagi keputusan keliling cadangan naik taraf pembantu kesihatan awam U11 kepada U17. Keputusannya melaksanakan pemilihan ini bilangan 5 pada 1 Januari, di mana pembantu kesihatan awam U14 dipindah kepada U17 U2. Pembayaran allowance kerja malam KKM, allowance memanjat pokok tadi, mengiktiraf siji pendidikan awal kanak-kanak daripada Pusat Pendidikan Berterusan UMCCE Malaysia, dan banyak lagi ya. Saya tak dapat ni. Okey, itulah yang ketiga untuk perundingan dalam Kesatuan Sekerja yang besar. Sekarang yang paling besar sekali adalah gabungan-gabungan Kesatuan Sekerja, iaitu KUPED. Perempuan kenal KUPED ni. Bila berpenuh saya nampak kan. Baru ni naik 500 kan. Dapat 500 kan. Sebagai raya. Walaupun kami tak hebah dalam akhbar, tak nak nanti jadi bearer, memang kita tahu akan dapat 500. Tujuan kerajaan bagi untuk menjana ekonomi, untuk menjana pendapatan negara. Bila bagi daripada pajak awal ni, pajak awal akan berbelanja dan ekonomi akan terasa bergerak. Ekonomi kita tak akan merundum.
Okay, KUPED adalah Kongres Persatuan Kerja Perkhidmatan Awam, ya, atau nama Inggerisnya Congress of Union of Employee in the Public Service and Civil Service. Okay, pejabat dia kat Pudu lah. Siapa pernah pergi pasar Pudu boleh tengok, boleh singgah tu. Saya ada kat situ tu. Kalau petang ada. Boleh singgah situ. Visi KUPED lah kekal sebagai pusat Persatuan Kebangsaan, sebagai pusat kebangsaan Persatuan Kerja unggul sektor awam. Okey, macam mana KUPED bergerak? KUPED bergerak dengan cara pertama, mengadakan mesyuarat pegawai utama. Pegawai utama ni terdiri daripada 9 pegawai. Kita tengok gambar. Mesyuarat pegawai tertinggi, iaitu alis datang kuasa majlis tertinggi, seramai 32 orang. Kan? Seramai 32 orang, termasuk pegawai tinggi, jadi 40 orang. Lepas itu mesyuarat majlis kongres. Kongres ni adalah setiap kesatuan. Macam semua ada seorang wakil kongres. Satuan UM seorang wakil. Satuan ISDA seorang. Satuan Jurawat ada seorang. Dia punya ahli kongres yang hadir dalam mesyuarat kongres. Kita hampir yang bergabung aktif sekarang ni 114 kesatuan kerja. Kemudian kita ada jawatan tetap daripada naik fungsi-fungsi grade yang dilantik daripada majlis jawatan kuasa tinggi tu. Fungsi-fungsi grade tu akan duduk dalam tu. Jawatan kuasa tetap dan jawatan kuasa grade. Jawatan kuasa grade ni banyak kan grade-grade akan bersidang lah. Ini pergerakan KUPED. Ini contoh pegawai yang terbaru sekarang ni. Pegawai utama KUPED yang 9 orang akan bergerak satu Malaysia. Ini gambar ya. Kita tengok lah. Kemudian contoh ni tutup engagement lepas kita pernah jumpa PM yang Perdana Menteri. Kemudian kita ada engagement dengan ini, contoh kita engagement dengan Menteri, kita boleh bincang secara dekat. Kemudian dengan Timbalan Menteri kita jumpa yang lepas. Kemudian kita berjumpa dengan KSN. KSN kita jumpa. Ini contoh kita mesyuarat dengan KSN. Kemudian kita jumpa Menteri Kewangan. Kita jumpa Ketua Pengarah GPA. Ini engagement KUPED. Saya jumpa dengan Ketua Pengarah GPA. Ini contoh perbincangan KUPED dengan GPA. Ini contoh masa isi polisi kita bentangkan. Isi polisi tu kami pernah 8 kali mesyuarat dengan GPA, baru dapat satu putusan yang bernas dan akhirnya berjaya. Kemudian kita juga buat kunjungan hormat dengan Ketua Menteri Pembinaan, Ketua Menteri Melaka, Menteri Besar Polis, Menteri Kesihatan. Kita buat perjumpaan. Menteri Besar Kelantan. Ini banyakkan isu-isu yang tak selesai di peringkat negeri. Jadi kita telah bawa akhirnya berjaya. Contohnya grade-grade yang patut N12, N11 tu dia layak untuk pergi N14. Yang orang yang lama kan, dia pengalaman, dia ada peruntukan kerjaan dah bagi tu. Jadi ini kita maklumkan kepada kerajaan di negeri. Dan kita jumpa di 9 sama juga. Isu yang sama juga. Okey. Ini contoh ya. Mewakili grade klarifikasi mesyuarat. Sebenarnya dah 16 orang dah. Mungkin saya typing tu. 16 orang, 16 grade yang bertambah. Iaitu ini contoh mesyuarat ya. Majlis tertinggi, ahli majlis jawatan kuasa tinggi KUPED. Dan ini adalah kita buat mesyuarat kongres. Tengok tu sampai pening-pening kepala fikir kan. Ini isu pasal apa? KUPED mahu gaji 2 minggu. Sekali bukan 2 kali sebulan. Ini adalah contoh pegawai tinggi KUPED di atas bilik kongres dari mesyuarat. Kemudian kita ada sidang media.
Memang KIPED boleh buat sidang media. Setiap kali usul isu dalam Kongres, kita akan bawa dalam media. Atau kita tak perhati, sama ada kita nak memberitahu kerajaan, cara macam ni, cara sidang media. Ni kita adakan bengkel. Okey, perkara-perkara, contoh perundingan yang telah KIPED berjaya. Contoh, yang selesai, saya ambil daripada tahun 2005. Okey, pendaan perkeliling bilangan 5 hingga 1, skim perkhidmatan. Pelaksanaan kerja 5 hari seminggu. Ingat tak? 5 hari seminggu. Dan itu apa? Skim bersepadu. Kemudian skim bersepadu. Perkeliling bilangan 27. Skim bersepadu, contoh jurawat. Masa ni dah termasuk jurawat, juru X-ray, PKP, PK yang telah berjaya mendapat skim bersepadu. Apa itu bersepadu? Perempuan kena faham apa itu bersepadu. Kemudian pindaan hari Ahad, hari Sabtu. Ini adalah perjalanan kesatuan. Kemudian 2006, kita dah berjaya naikkan skim perkhidmatan. Ranger, pegawai-pegawai pejabat Bandung Kenderaan Motor. Kita tekan upgrade kan. Perkeliling bilangan 1, 4, 5, 13, 14, 15 dan 18. Kemudian mula dah syarat pemanjangan bantuan sara hidup. Okay. Dan pada tahun ni, Majlis Kongres 1 Mei, KIPED mahu semak gaji 2007. Ini pertama gaji yang kita dapat naik. Ini kita tuntut dengan apa, kerajaan. Macam-macam tu masa kat sana. Kata boleh ke tak boleh ke. Kami tetap akan berjuang. Boleh tak boleh tu nombor 2. Kemudian perkeliling bilangan 6. Kadar bantuan sara hidup. Ini tentang KIPED. Sara hidup. Kemudian perkeliling bilangan 7, pemberian kenaikan gaji dengan awam. Ini yang telah berjaya menaik 30%. 30% kenaikan di bawah skim bantuan awam. Kemudian bilangan 2, allowance tugas-tugas memandu kenderaan. Dah kata kerja di kesatuan. Kemudian cuti menjaga anak. Kemudian SPP bilangan 14, iaitu mengenai perkara pengantar dalam melaksanakan cuti menjaga anak. Pada bilangan 14, kadar iman tetap perumahan bertukar. Kan? Dari 180 kan. Sebelum 100, sebelum 300. Kemudian perkeliling bilangan 17, bayar insentif kritikal. Tahun 2008, perkeliling bilangan 5, allowance tanggungjawab khas pemandu pun dapat juga. Tawaran option berlanjutan umur persatuan wajib pada 58 tahun. Kemudian perkeliling bilangan 17, pemberian akses petang sekaligus kepada ibu bapa anggota pencen yang telah meninggal dunia semasa khidmatan tanpa meninggalkan balu dan duda. Kemudian perkeliling bilangan 18, peningkatan maksimum cuti hak terkumpul JCR sebagai gantian pada 1 Februari. Kemudian kita ada membuat tuntutan option pada anggota yang telah memilih kumpulan skim kerja. Ini ada sejarah dalam kunjungan KIPED, tuntutan KAB pencen ni. Yang mana daripada KLOSP boleh balik ke mohon minta kepada pada skim pencen. Ini sejarah. Memang banyak orang cakap itu tidak akan berjaya. Akhirnya KIPED membawa kepada kerajaan, dia open dengan beberapa bulan untuk siapa memilih pencen. Kemudian sehingga sekarang dah tak boleh dah. Kerajaan dah tutup pada tahun 2008 itu. Dia buka sekejap je. Kemudian kita mohon tuntutan umur persaraan ke 58. Ni kita berjumpa dengan Tun Abdullah tahun 2009. Kita menjelaskan skim, terutama skim batu laut PT rendah, berkaitan OMPD, PTPO, tukang masak, jaga, bantu perubatan, pembantu farmasi, pembantu teknik, landscape, perkhidmatan korektor, pembantu rendah laut, kajian. Ini kita nama baik skim, pembantu takbir usaha. Pada 19, pilihan bilangan 19, bayar insentif pentadbiran hospital dapat. Perkeliling bilangan 20 ada bayaran insentif pegawai kesihatan awam dapat. Surat edaran bilangan 8, pelaksanaan kenaikan pangkat bagi pembangunan telah dipilih 5 tahun. Ini dah sejarah pada tahun 2009.
kenaikan pangkat setara time base 15 tahun. Yang saya ceritakan tadi kan. Hasilnya, kita buat perhimpunan dekat Parlimen ni. Kita minta pada kerajaan dan jumpa daripada PM. Masa tu PM kata Datuk Seri Najib. Kita berjumpa sana. Masa tu PM nak jumpa ahli Kongres 100 lebih dekat Parlimen. Jadi ramai berhimpun ke sana. Pada tahun 2010, pelaksanaan pemantapan grid jawatan pembantu suruh pejabat yang dah nampak naik ke 29. Kemudian pembantu bilangan 3 kemudian cuti tanpa rekod untuk penemu organ. Kemudian bilangan 4 pemasuhan bayaran wad kepada pegawai persara awam. Bilangan 13 pemasuhan pilihan tahap kecukupan PTK dimasukkan. Kita dah banyak perkara-perkara yang kita tengok PTK ni. Ialah bagi yang muda, alhamdulillah bagus. Yang tua-tua ni dia tak akan boleh capai untuk lulus. Banyakkan yang mengadu yang berumur 45 ke atas. Okay, bilangan 4 kemudahan cuti bersalin pegawai pengangkatan awam ke 90 hari kan. Alhamdulillah telah berjaya. Pada 2011 tidak ada banyak sangat tuntutan, iaitu pemakaian baju vest bagi penghantar notis, kemudian pelaksanaan sistem saran baru. Ni sistem saran baru SSM dalam pegawai penghantar awam pendidikan persekutuan. Kemudian pada 2012 apa yang cepat tak berjaya, kenaikan pangkat, kenaikan gaji pegawai penghantar awam persekutuan di bawah sistem startup Malaysia. Ni dapat kenaikan gaji ya. Kita dapat naikkan dia lagi 10% ke. Nanti kita tengok dalam jadual. Bilangan 3 kenaikan kadar bantuan sara hidup. Kita dapat lagi. PPP bilangan 13 penganugerahan pingat dan cemerlang. Ni setuan yang bawa ni. Tidak cadang pada jabatan mengadakan pingat penganugerahan pingat kecemerlangan dan pemberian anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Sekarang ni kita banyakkan adakan panggil apa dia lupa lah kat UKM ni. Nanti saya ingat dia lupa lah. Lepas tu program transformasi minda menggantikan PTK. 13 2014 upah bantuan jahit. Ini untuk KKM lah. Masalah KKM tu masalah sikit. Yang duduk di pendalaman tu. Jadi kita cadangkan pada kerajaan bayar upah jahit je. Lepas tu bilangan 3 bantuan khas kewangan tahun 2014. Kita dapat lagi. Bilangan 4 skim perkhidmatan penolong pegawai ranger. Ini memang kita yang bawa. Sebab yang lain dah naik, yang dia yang tinggal. Dan PP bilangan 6 imbuhan tahun bayaran khas prestasi. Tahun 2015 penambahbaikan kaedah pemberian gaji tahunan dalam pelaksanaan gaji maksimum. Kemudian perkilian bilangan 3 bantuan khas kewangan tahun 2015. Kemudian bilangan 4 bilangan 4 kemudian cuti tanpa rekod bagi yang urusan kematian ahli keluarga yang terdekat. Dulu kita tak dapat, suami kalau mak mentua mati kita tak dapat cuti. Sekarang ni mak mentua atau saudara yang terdekat, adik-beradik ke, akhirnya dapat cuti 3 hari untuk cuti menjarai keluarga terdekat. Dulu tak ada, dulu mak bapak je. Jadi kalau mak mentua tu kita kena ambil cuti sendiri. Alhamdulillah hasil perjuangan kesatuan yang bawa dalam Kepat berjaya. Kemudian bilangan 5 kemudian cuti menjaga anak. Ini kita tengok banyak kan ahli-ahli kita dalam Parsalin ni. Kadang-kadang anak tak sihat. Jadi kita cadangkan kepada kerajaan untuk boleh ambil cuti tanpa gaji menjaga anak. 5 tahun je. Dia boleh jaga sampai 5 tahun. Anak tu besar. Kilim bilangan 6 kemudian perlindungan insurans kesihatan bagi pegawai-pegawai urusan yang berada di luar negara atau urusan persendirian. Dulu tak ada. Belum tu. Tadi oleh kerana ada masalah sikit. Kita ingatkan kepada tangan yang nak pergi luar negara, ambil lah insurans. Pada tak mahal pun. RM4 je. Untuk pergi ke luar negara. Supaya
Bila pergi sana, apa jadi, insurans akan cover. Kedua je, hendaklah melakukan jabatan walaupun dia pergi sendirian. Jika tuan pergi tanpa pengantuan jabatan, jika apa berlaku, hilang sekadar pencen-pencen dan perkhidmatan tuan. Dan dia melanggar tata tertib. Perkhidmatan awam. Saya ingat kan, pergi luar negara, pergi Singapura pun daftar je. Walaupun dah esok nak masuk, hari ni daftar je. Hari ni kita ada daftar. Kan? Kadang-kadang kita mesyuarat lusa dia panggil kan. Tapi kena daftar juga dalam lautan keluar negara. Sebab ni berlaku-berlaku ni macam-macam isu. Contoh, ada isu kes orang awam. Saya dengar kata yang pergi masuk sepadan Siam tanpa melaporkan kepada majikan dia. Itu memaklumkan majikan dia. Akhirnya berlaku ada tembak-menembak. Hingga habis sekali pencen tak dapat. Sebab dia melanggar peraturan. Ini saya nak ingatkan pada penjawat awam lah. Walaupun dia boleh pergi senang, tapi kena ingat. Sebab ni peraturan. Okay, pada tahun 2015, kita pun DPA pun banyak masalah kita hadapi. Kadang-kadang terinaya kena buang kerja. Jadi kita cadang kerajaan wujudkan dasar satu exit policy. Pada 2014 kita bincang setahun mengenai dasar pemisah exit policy bagi pegawai yang tidak dan berprestasi rendah dan perkhidmatan awam. Ini contohnya, sebelum ni dia kerja bagus, 90 markah. Akhir hujung tahun, dia nak umur 45, dia ada masalah sikit. Kurang sihat, tak sihat. Tapi dia tak boleh dapat medical board. Datang tempat kerja, tak ada kerja. Balik rumah dia sihat. Dia kadang-kadang ada penyakit kronik. Dia dengan kita buat kaunseling, tanya dia, mungkin kita jadi ada seksi last kali musyawarat tata tertib atau musyawarat exit polisi, baru kita boleh nilaikan dia layak tak exit polisi. Sebab exit polisi ni bukan semua orang boleh dapat. Sebab dia kata exit polisi ni hari ni anda dihukum exit polisi, besok anda dibesarakan, besok dapat semua sekali pencen. Walaupun umur anda 40 tahun ataupun 30 tahun. Dan kadar pencen ikut kadar yang anda telah berkhidmat. Ini kelebihannya. Dia macam mechanical board lah. Mechanical board dia lain. Yang terbaru. Mechanical board terbaru. Siapa dapat umur 40, dia seolah-olah akan dibesara umur dia dah 60. Itu mechanical board. Mechanical board lagi payah nak dapat. Betul-betul tak kronik. Kemudian menengah 8, imbuhan tetap perumahan bagi yang ini kita dapat naik. Ini sebenarnya kita minta 400.5. Kerana masa tu PM kata ekonomi tak stable ya. Memang kerajaan ada duit. Dia kata dia bagi 300 boleh tak? Jadi kita kena terima lah yang boleh tak dapat. Akhirnya sekarang ni dalam perumahan kita 300. Kemudian pemilihan khas tahunan 2015 kan, tahun 2015. Prelim 11 adalah kadar cuti rehat tahunan bagi pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Ni kita selaras balik ya, cuti ya. Okey, 2016, ini dah berlaku rasionalisasi skim perkhidmatan bagi perkhidmatan awam persekutuan di bawah sistem Persaraan Malaysia yang menaikkan skim juruteknik daripada 17 naik kepada 19 naik kepada 29. Skim pembantu pertanian. Ni mandala ni perubahan skim ni banyak kan naik. Accountant, pembantu accountant dia naik kepada penolong accountant. Teknik komputer yang ada kelaikan komputer dia naik kepada penolong peneliti maklumat. Dalam skim ni banyak perubahan-perubahan berlaku. Dan penambahan gaji pun dalam masa ni. Ni adalah perbincangan QPAC dengan MBK sekali lah. Semua kesatuan dalam dengan JPA. QPAC dengan kerajaan yang berbincang bagi menjayakan program. Kemudian bayaran khas every tahun dapat 2016. Okey, kemudian banyak lagi skim-skim yang yang telah berjaya. Itu ini menggantikan tuntutan perjalanan naik, baru ni pun naik lagi ya. Kemudian mengurus jenazah. Dulu 1,000 kita dapat 3,000. Kesatuan minta. Sebab 1,000 tu tak cukup. Kerajaan kena bagi 3,000. Untuk makluman bagi siapa yang meninggal sebelum bersara akan dapat 3,000.
bagi yang pesara yang meninggal selepas pesara pun dia dapat 3,000. Boleh tuntut dekat Pejabat Semula Manusia UKM. Kalau UKM lah pendaftar, dia akan bayar 3,000. Tapi itu yang pencen apa? Pencen sebenar. Pencen jabatan tak boleh. Pencen jabatan ni yang bila kita pencen isi dapat kan. Dia tak layak untuk dapat 3,000 kalau meninggal. Untuk yang ahli pesara saja. Ya. Kemudian Elon Lodging hotel naik ber-140. Ni pun kita minta, sebenarnya kita minta, ingatkan bila kita minta naik 40, hotel pun naik harga 40. Ini jadi masalah sekarang ni. Kemudian skim pembantu operator mesin, kemudian kelas pertama, kadang kenaikan cuti salin. Ni semua kita dah bawa. Ini adalah contoh mesyuarat dengan JPA ya. Gambar-gambar mesyuarat dengan JPA. Kita tengok macam mana pegawai ni prepared dengan JPA. Macam kita bawa ni, dulu kita biasa minta graduti 20 kepada anggota sektor awam. Untuk pemilih syarat awal 20% anggota sektor awam yang memilih bersyarat awal. Bayar graduti kita minta dulu, tak berjaya lah. Pengundangan faedah pinjaman perumahan kita minta sampai 1%, tak dapat juga. Dia ada jawapan netizen, memang netizen jawapan dia. Pemanjangan loan basit nanti kita dah kena minta dalam proses. Cadangan ponor 2 bulan pun kita minta, tak dapat, paling-paling sebulan je. Kadar IPT yang telah memanjangkan kadar kenaikan IPT serta memanjangkan 5% bayaran ATP yang telah tinggal di rumah kerjaan. Ni dapat 50%, yang 20%. Sekolah kita dapat naik 300 selaras, menambahbaikkan mata gaji bagi semua grade. Penambah baik kenaikan pangkat kumpulan sokongan. Kemudian kenaikan pangkat, ini tak boleh ni KKM ni. Kenaikan skim pembantu makmal. Pengesahan kenaikan pangkat. Okey, ini contoh-contoh gambar-gambar yang telah kita jumpa dengan PM. Tuan-tuan kena tahu erosi skim perkhidmatan perkhidmatan kerajaan ni masih lagi dulu kita pakai sistem British. Kita tengok daripada carta ni saya tunjuk, ini dah skim perkhidmatan sampai sekarang yang masih dipakai oleh Jabatan Kerajaan Malaysia. Tengok tu daripada tahun bila? 1949. Saya pun tak ada lagi. Yang perempuan ada lagi kot. Sama ingat zaman dulu bayaran gaji JKK. Sebelum JKK tu dulu ada Harun. Skim Harun, skim Sofian. Ini dia lain skim. Gaji pun beza. Lepas tu kita selaraskan yang Datuk Kuasa JKK. Datuk Kuasa ni saya pernah dapat dulu kalau gaji upah tu sebulan dia masuk sisi yang paling kuasa masukkan duit, bawa duit banyak bayar gaji. Dulu gaji kekitangan tak mahal. Paling tinggi pun pegawai 1,000 ataupun 500. Sekarang tak boleh lah kan. Pegawai semua 5-6,000. Yang kita bank in, dulu pakai cash. Lepas tu saya rasa pakai cek. Pada tahun 2000 apa baru dapat pakai bank in. Ini adalah skim gaji-gaji. Tuan-tuan boleh tengok lah. Sebab kena tahu semua ni. Walaupun kita tak ambil tahu tapi kena tahu. Sistem persaraan. Ini adalah skim perkhidmatan. Tuan-tuan tengok. Tengok ni skim perkhidmatan. Kalau tuan masuk kerja, urusan perskiman akan nampak benda-benda ni. Ni di sebelah ni. Yang mana ni. Kemudian kalau urusan perkhidmatan, tuan-tuan dah bekerja. Tuan-tuan akan ada pendapatan gaji, permulaan lebih gaji tinggi, tempoh percubaan, program temporasi, kenaikan pangkat, latihan, pilihan kompetensi, pergerakan gaji tahunan, pengesahan dalam pekerjaan. Urusan saraan adalah dia tak bagi gaji, kod gaji atau jadual gaji. Ini dalam saraan. Ini adalah skim perkhidmatan dekat Malaysia. Sistem dia. Ini adalah contoh. Tuan-tuan tak perasan kita tuntutan daripada KPAT dalam tuntutan kenaikan gaji. Pada tahun 2010, kita tak naik 10%. 10%. Kemudian tahun 2002 kita naik lagi 10%. Dengan tambah 1 KGT. Tak digajikan pada 1 November kan. Berapa persen naik tu? 10% tambah 1 KGT. Pada tahun 2007, kita tak ada dah angkat 5 tahun, dapat tak
7.5% hingga 35%. Ini satu kenaikan yang besar pada 1 Julai 2007. Kemudian 1 Januari 2012 kita naikkan lagi 1 hingga 13 gaji. Jadi kita banyak, berapa tahun sekarang kita dah naikkan gaji. Kita naikkan hampir 1%. Lepas itu pada 2013 tambah 5 KJ kita di maksimum untuk grade 1.4 dan 3 GT untuk JUSA dan satu dia bagi 1 KGT. Kemudian 2016 kita dapat gaji maksimum 1,200. Itulah sejarah perjuangan dalam KIPED. Minta tak ada kata orang kerajaan tak ada hujah sangat lah dan bersetuju dengan pandangan KIPED sebab kita ambil daripada kadar-kadar ekonomi, keadaan semasa. Yang kita cadang pada kerajaan, akhirnya kerajaan bertipu 1,200. Itu sebab dulu gaji minimum mula tu 800 lebih kan, dan sekarang dah 1,200. Dan tambahlah 1 KGT pada 2016. Dan pada 2018 tu pernah kita dapat 1 KGT. Tapi akhirnya tukar kerajaan. Kita kena terima lah. Masih kerajaan terhutang kita 1 KGT. Harapkan tahun depan ni dia akan bagilah. Itulah sikit perjuangan-perjuangan KIPED. Yang pentingnya kita kena berada dalam kesatuan. Sebab semua ni satu kesatuan yang bergabung dengan Peringkat Kebangsaan. Usul-usul daripada tuan-tuan dan puan kami boleh bawa dalam perundingan tadi dah. GAKUM, MBK, KIPED paling besar. Dan tambah sekarang saya duduk dalam satu tinggi KIPED sebagai Sesagung. Mudah untuk universiti membawa kereta kerja. Inilah masanya tuan-tuan nak gunakan saya untuk membawa kereta kerja. InsyaAllah tak semestinya kereta kerja tu hari ni minta dapat. Kadang-kadang dia dapat lagi 10 tahun. Contohnya penolong juruteknik. Juruteknik berjuang kan hampir-hampir dekat 13 tahun. Akhirnya tahun 2009 2013. Akhirnya 2013 berjaya naikkan taraf pada penolong jurutera. Habis semua naik kepada penolong jurutera. Dan dia pembantu pertanian. Sama. Jururawat pun lebih naik awal. Jururawat dulu daripada D11 tu, saya ingat. Akhirnya dia ada satu sijil kompeten. Tu jururawat ke jururawatan. Kemudian dia ada satu sijil kan. Every tahun kena iktiraf sijil kan. Sijil tu yang kita bawa perjuangkan untuk dapat naikkan. Sekarang dia dapat 29. Dan sekarang ni mungkin dalam proses kita tengah nak naikkan pentarapan jururawat kepada ijazah. Itu dalam proses. Pernah diwawalkan dalam KKM dan perbincangan dengan MBK. Kita nak naikkan pentarapan jururawat ni. Syarat dia, kemasukan dia ijazah. Sama dengan doktor. Sebab kita tengok lebih kurang kerja sama aja. Kadang-kadang kita nampak jururawat yang terlalu lebih kerja. Saya duduk kat wad, saya nampak lah, saya perhatikannya. Sebab dalam MBK, diorang sentuh buat jururawat, saya akan bersuara. Saya tahu. Pak NJP terkejut. Oh, dia kata Rahman, dia hospital HUKM, dia tahu lah. Ini ada kata akhbar. Kita sentiasa meminta kerajaan menilai tahap gaji. Sebab ikut keadaan masa kerajaan. Dan masa keadaan kos. Sebenarnya kos barang ni, kita yang boleh kontrol. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Walaupun gaji naik. Sebab kalau gaji kita tak naik, kita lagi teruk kadar tahap hidup. Sebab sekarang ni, kita tengok dekat Bangi je. Bangi saja kalau nak duduk, mesti ada 12,000. Untuk pendapatan keluarga, baru stable. Setakat 6,000 tu yang kadang-kadang buat Grab tu. Tak cukup. Terutama kalau zaman yang anak baru nak naik tu, baru lepas kahwin, umur 25, ada anak. Dia dalam 10 tahun tu, dia menemukan kos yang tinggi. Jaga anak, hantar anak. Itu kalau anak 1-2, kalau anak 3. Sekarang ni jaga baby dah 4,500. Kalau dah 3, 1,500. Habis kepada sana. Jadi sebab tahap hidup memang kat Bangi, Kajang, tambah lagi Kuala Lumpur kan. Memang tinggi. Sebab kita tengah buat kajian, kos secara hidup bujang je 2,600. Stable tau, seorang bujang.
Yang kahwin ni 2006. 2006 pun cukup-cukup je. Lepas ni yang untuk yang berkahwin anak seorang 6,500. Itu pun cukup-cukup makan je. Tuan-tuan fikir. Ni sebab kita KPAC sentiasa akan meminta kenaikan gaji. Jadi sebab kena ramai jadi ahli kesatuan. Sebab kita bergerak dalam kesatuan saja. Persatuan tak apa dia buat persatuan untuk kebajikan, tapi dia tidak boleh bergerak dalam kesatuan sekerja. Sebab dia bawah RS. Kita di bawah jawatan sekerja. Memang berdaftar. Sebab kita ada hak immunity yang ada kekebalan sikit dalam kesatuan sekerja ni. Okey, setakat ini rasa saya ingin sampaikan ucapan ceramah saya mengenai peranan kesatuan sekerja dalam organisasi. Peranan kesatuan sekerja dalam organisasi iaitu Kusuma, Gakum, MBK dan KPAC. Semua main peranan tu. Asalnya kena ada jadi ahli Kusuma. Kalau tak ada Kusuma, dia tak boleh duduk dalam Gakum. Dia kena ahli Gakum, dia kena ahli Kusuma, dia boleh duduk dalam MBK, dalam KPAC. Kalau ada persatuan biasa tak boleh masuk. Dalam Gakum, dalam Kusuma, dia mesti ahli kesatuan sekerja. Sebab pentingnya kesatuan sekerja. Sebab itu saya harap pada ahli-ahli jurawat masuklah kesatuan sekerja. Memang you tak nampak, akhirnya you akan nampak bila kemudian. Sebab you tak nampak perjuangan kita orang. Sebab kita berjuang bukan nampak individu, kita berjuang untuk semua. Termasuk pegawai atas, pengarah, naik chancellor, kita perjuangkan. Kita yang boleh bersuara. Yang lain tak boleh nak suara. Kan? Kita seorang pegawai kesatuan yang boleh suara, yang buat isu. Tengok saya kat semua, macam mana saya membawa. Saya senang je berunding dengan orang. Kita tahu keliling, kita tahu akta, kita bawa. Banyak perkara yang, sebab banyak lagi dekat kesihatan tu, ada benda-benda yang saya tak dapat tengok lagi. Saya nak bekerjasama dengan persatuan jurawat, yang waktu yang jadi ahli semua, kita buat terbengkeh, saya akan ajar macam mana nak buat kerja yang standard JPA. Tu bikin masa PKP ni ke, atau tak KP tu kita buat dalam video. Yang saya pergi sana kita tengok, kita akan bentang dengan jarak jauh. Kita bentang satu-satu. Bentang tak boleh ramai orang. Buat je dia kena tak ramai sangat. Dalam 20 orang cukup yang betul-betul minat untuk buat kerja. Sebab dia kena ada pemikiran. Kena ada yang minat untuk buat kerja. Okay, itu sekat yang boleh saya sampai hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi, banyak lagi kita boleh bagi tentang peranan macam mana nak berunding dengan dengan majikan, cara dia berunding, macam mana KPAC berunding, macam mana MBK, macam mana Gakum berunding dengan Kementerian Pendidikan. Itu boleh saya next ceramah akan datang. Okay, setakat ini yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tergasa bahasa kata-kata. Kan? Jadi saya bagi pihak Kusuma dan semua jawatan kuasa Kusuma ucapkan terima kasih atas jemputannya CNA Perkhidmatan Jurawat PPUKM beri sikit ceramah secara rakaman. Sebenarnya saya suka lagi live senang orang faham. Kita boleh dialog face to face. Tapi rakaman ni tak apalah, tuan-tuan perempuan boleh hubungi saya. Nombor telefon ada, email pun ada, boleh hubungi saya. Dan juga saya sebagai siswa Gakum KPAC, secara Agung KPAC mengucapkan ribuan terima kasih juga atas jemputan. Ya, sekali lah. Saya pegang semua sekali dengan MBK, dengan Gakum sekali. Okay. Dari masa, insyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.